Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan menyulukai firman Tuhan. Kita akan sama-sama menerokai Mazmur 29, pujian kepada yang bertakhta, tulang yang mulia dan kuat. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk memahami firman-Mu. Bantulah kami melalui membacaan firman-Mu. Dan jiwa kami diperkuat demi lebih lelar untuk mentaat kepada firman-Mu dan taat kepada Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami, dan apabila kami lebih mendalami, fahami firman-Mu, jiwa kami diberkati, mempunyai kehidupan yang limpah, mentewaskan godaan untuk memuliakan Tuhan dan ketahui diri sendiri tiada buat apa selain daripada Tuhan, mencampur tangan dan mempimpin memperdaya jiwa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, untuk kita memulai untuk menerokai Mazmur 29, adalah penting kita lihat Mazmur 29 adalah suatu gambaran teofonik ribu yang agung. Penyataan diri Tuhan melalui kuasa guru dan pandai. Mazmur ini memula dengan seruan kepada makhluk surgawi untuk menyembah Tuhan. Mengalir melalui gambaran alam semula jadi yang kemedar dan berakhir dengan Tuhan yang bertakhta dan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Walaupun strukturnya menyerupai puisi kuno Kanang kepada Ba'ah, Majmuk ini mengubah segala imej itu untuk menegaskan Yahweh bukan Ba'al, adalah Raja Ribut, penguasa kosmos dan pemberi Salom. Kawan-kawan, untuk kita memahami firman Tuhan, kita perlu ketahui ayat 1 dan 2 panggilan kepada penyembah surgawi. Belilah kepada Tuhan, hai makhluk surgawi. Belilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Belilah kepada Tuhan kemuliaan yang layak bagi namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam keindahan kekudusannya. Belilah ada arkui adalah kata kerja hak. Imperatif jam. Anak-anak yang maha tinggi, perkataan yang digunakan adalah benar ilip. Asalnya daripada mitologi Kanaan, kini difahami sebagai malaikat yang melayani Tuhan. Kavod ini kemuliaan bermakna berat, iaitu kehormatan dan keagungan, kekuatan dan melambangkan kuasa ilahi Tuhan. Dalam kekuatan Bahatra Kodesh, kekudusan atau mungkin dalam menampakkan kudus. Ya. Jadi beberapa perkataan ini membantu kita memahami lebih lagi tentang firman Tuhan. Seterusnya ini kita perlu menerokai terus untuk taksir ayat 1 dan 2 khasnya dari segi Thompson dan Wesley. Thompson menjelaskan bahawa Mazmur ini memindarkan latar mitos Baal kepada penyembahan monoteistis Yahweh di mana para pelaikai tunduk kepada keagungannya. Penggunaan istilah kemuliaan dan kekuatan adalah pengakuan bahawa Tuhan memiliki berat dan kuasa yang tak terdanding. Untuk memberikan kemuliaan adalah untuk mengakui wibawa, kebesaran dan kehadiran Tuhan yang berat dan penuh dengan kehormatan. Menuju kepada tempat maha kudus, Holy of Holies, tempat di mana Allah menyatakan kehendaknya. Wesley melihat penyembahan sebagai tangkapan kepada kehadiran perjanjian Allah, bukan sekadar dicuar kosong. Ayat 3 sampai 5, suara Tuhan mengatasi air dan pokok-pokok. Marilah kita mendengar firman Tuhan dan ayat 3 sampai ke 5. Allah yang mulia dan mengkudur di atas laut. Suara Tuhan bergema di seluruh lautan. Suara Tuhan kedengaran dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Suara Tuhan mempatahkan pokok-pokok sedar, bahkan pokok-pokok sedar di Lebanon. Bahasa asal suara Tuhan muncul 7 kali melambangkan Koreawi kesempurnaan dalam XX translasi Kurio Foni Kurio Foni Kurio menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Pengkuasaan atas air di mana dia menggunakan hama ini. Kekacauan seperti dalam Kejadian 41 ayat 2
menuju sekarang pengkuasaan Allah atas air. Kuasa atas ciptaan. Tuhan adalah Tuhan yang menguasai, mengkuasai ciptaan dan adalah yang sempurna. Mempatarkan bentuk kata berterusan yang menunjukkan kuasa dahsyat. Simbol kekuatan, lebaran pokok aras besar menjadi lawan kuasa dunia. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, taksir ayat ini menurut Dongson ini adalah puncak diofonik. Gambaran diambil daripada puisi Ba'ar tetapi diubah untuk menjadi pengakuan bahawa Yahweh yang mengkudu. Nama Allah yang mulia mentegaskan kehadiran ilahinya. Nama Yahweh dan suaranya membentuk rentak liturgi dan teologi majmuk. Janganlah seru aku rayong agar tidak diperlakukan seperti orang fasik yang dihukum. Bagi Wesley, suara Tuhan adalah alat penghakiman dan penyelamatan. Untuk ayat 6 sampai ke 9, alam bergetar, bait suci bergema kemuliaan. Ayat 6, dia menyebarkan gunung-gunung di Rembanung berlompatan, seperti anak lembu ketakutan dan gunung Hermon berloncatan, seperti lembu jantan muda kegendaran. Suara Tuhan membuat kilat mempancar. Suaranya membuat gurung bergegar. Dia menggonjang gunung Gadi. Suara Tuhan menggonjang Kades. Suara Tuhan menggonjangkan pokok-pokok barangan sedang menggugurkan daun-daun di hutan. Sementara di rumah Tuhan umat bersorak. Muliakanlah Allah. Gunung menumpak, menyebarkan menumpak untuk hifil. Ya kitem. Barang gurung kemenda menggunjang juga memaksud seperti saki bersaling. Lusa melahirkan menyebarkan lusa melahirkan tanda kuasa Tuhan atas kehidupan di Holat. Di bait suci gembermati dalam baitnya Ubelakalo. Kemuliaan bukan sekadar sebutan, ia ada reaksi, kavot seluruh ciptaan. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, ayat 6 sampai 9 dia membeli uh, koreografi alam. Thompson menjelaskan bahawa fenomena alam digambar sebagai persembahan koreografi di hadapan Tuhan. Makna linguistik pada ayat 9, perkataan Ibrani Amal berkata mungkin bererti mentamparkan diri. Maka ayat itu juga difahami sebab di dalam baiknya kemuliaannya menamparkan diri. Pesan mentaklukkan bahawa bahasa geologi Bala untuk Tuhan. Jangan berperhatikan lawang agar Tuhan tidak membiarkan orang fasik yang mengabaikan kainnya. Aku telah ditolong disebut dalam masa lampau telah imam melihat janji sebagai telah digenapi. Itulah maksud iman. Kawan-kawan dan saudara-saudari, ayat 10 dan 11. Tuhan memerintah lautan yang mendalam. Dia memerintah sebagai raja selama-lamanya. Tuhan menguatkan umatnya dan memberkati mereka dengan kesejahteraan. Di sini berkata bertahta atas air. Yashak Yishib duduk dalam bentuk lampau dan berterusan melamparkan pemerintahan sekalan dan berterusan untuk selama-lamanya. Aipar dikaitkan mabur dengan penghakiman persa seperti dalam zaman Nuh. Pemberi kekuatan kini diberi kepada umatnya bukan sekadar milik Tuhan. Damai sejahtera shalom lengkap untuk sejahtera dan seluruh hidup. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudari, taksiran ayat 10 dan 11, Thompson menekankan bahawa dalam mitos kanan pemerintahan Baal bersifat sementara, Yahweh bertakhta untuk selama-lamanya. Ia bukan hanya membungkus padai dengan keheningan, tetapi membeli sarung damai sejahtera perjanjian. Bahawa tidak memiliki umat. Tuhan memiliki umat perjanjian. Wesley melihat klimaks ini sebagai penggenapan memohonan doa. Tuhan telah menolong yang membelitar di atas kekacauan juga memberkati dengan kekuatan dan juga kedamaian. Kawan-kawan dan saudara-saudari, sebagai satu kesimpulan, satu renungan ideologi, bahasa budaya kebenaran kekal. Tanpa bahasa budaya kita tidak boleh menjangkau budaya, tetapi tanpa penilaian kritika, Injil akan terancam oleh budaya itu seperti yang ditulis oleh Thompson. Mazmur 29 mengajar kita untuk menyembah dalam takut akan Tuhan, berdoa dengan iman dan hidup dalam damai
secara Yesus Kristus. Di sini kita boleh ketahui terjemahan Yunani di sini menyambung majmuk ini kepada Kristus, Sang Firman yang juga mendelangkan badai dan memberi damai. Kawan-kawan dan saudara-saudari, marilah kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja yang sejati, suaranya berkuasa, hadirat mentakjubkan dan kasih dan membawa damai. Dan kita tahu terjemahan Yunani ini adalah untuk membantu kita melihat bagaimana majmuk ini digambung dengan Kristus Yesus, Sang Firman dan juga mentenangkan badai dan memberi damai yang sejati. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas firman-Mu yang memberkati jiwa kita kami lebih mau mengasihi dan mentaati Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta, penyelamat. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga, dan semoga Tuhan menerangimu dan mempancar kepada kamu dan juga memberi jiwamu penuh dengan kelimpahan.